ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para pensyarah semua yang dapat luangkan masa. Kita tak akan ambil masa yang lama. Cuma dengan keadaan yang kita semua tahu, yang tak menentu sekarang ni, jadi ada beberapa keputusan, ada beberapa peraturan yang telah dikemukakan oleh pihak pemerintah yang kita terpaksa akurlah. Okay, kalau kita lihat 2 minggu yang lepas atau seminggu lebih ni, memang Zuhri perlu ditutup kerana ada kes yang berlaku di Zuhri sendiri dan juga di bangunan Wisma Indah. Okay, tetapi baru semalam ke dua hari lepas kita dapat maklumat bahawa semua pusat-pusat pengajian, enrichment centers dan juga selain sekolah perlu ditutup. Maka Zuhri termasuk antara centers yang perlu ditutup. Tetapi boleh dengar saya cakap ni? Boleh sir. Tetapi dengan semangat kita, insya-Allah kita akan teruskan pengajian, dan saya bersyukur dan berterima kasihlah kepada semua pensyarah Az-Zuhri yang bersedia walaupun kita terpaksa mengajar melalui wadah yang berbeza, bukan lagi dalam kelas, dalam secara online, tapi bersedia untuk memberikan khidmat lah. Okay, dan these are the changes yang we need to do lah, adapt ourselves, dan semoga insyaAllah dia akan membawa kebaikan lah kepada kita, kepada pelajar-pelajar semua, khususnya di dunia dan di akhirat insyaAllah. Amin. Okay, saya tak nak panjang detail terlalu lama, tapi mungkin saya berikan secara general bahawa pengajian melalui online ini, antara perkara yang kita perlu pastikan, kita perlu ni ialah satu, dia punya equipment lah, dan saya minta yang sebaik kalau boleh kita pastikanlah bahawa equipment kita, kalau kita fikirkan bahawa di rumah tu dah memadai, equipment kita bagus, macam saya nampak ni mudaris, masya-Allah, dengan apa? Headset dengan mic. Pinjam Ustaz. Macam DJ mudaris. Sabatur, suara antum hilang. Sabatur Rahman. Ustaz Fatul, unmute. Jadi terputus bentar. Sekarang kita tak boleh dengar? Boleh. Okay, dah clear. Jadi kalau masing-masing di tempat masing-masing rasakan bahawa equipment semua okey, dia ada menggunakan laptop ke apa, mic, kamera semua okey, maka kita bebaslah untuk pensyarah berada di tempat masing-masing. Okey. Tetapi kalau ada di antara pensyarah yang perlukan support system di Zuhri, insya-Allah kita boleh siapkan laptop dan sebagainya lah. Okey, betul kan Ustaz Masudin insya-Allah? Insya-Allah Ustaz. Dan itu nanti bolehlah berhubung dengan Ustaz Masudin ataupun Ustazah Sabaria insya-Allah. Jadi yang kedua berkenaan dengan akaun, nanti kita akan berikanlah Ustaz Masudin dan Ustazah Sabaria nanti akan berhubung dengan para pensyarah untuk diberikan akaun untuk mereka nanti minta bantuan para pensyarah semua untuk buka ataupun schedule kelas timing atau masa yang ditetapkan. Okey. Ini penting kerana kita nak juga untuk Sabaria, dia nak on semua dalam satu hari itu berapa puluh kelas dan sebagainya, mungkin memberatkan Ustazah Sabaria lah. Jadi saya minta kerjasama para pensyarah asatizah yang dah terbiasa dengan sistem ini, kita berikan akaun dan mereka buka pada waktu-waktu tertentu. Okay, dan kalaulah mereka
Kita ada WhatsApp group Ustazah Samaria Betul. Ada WhatsApp. dan pelajar dah ada, jadi mungkin kalau perlu masukkan pensyarah ke dalam WhatsApp group tersebut boleh masukkanlah. Tapi minta persetujuan daripada pensyarah. Okey, nanti Ustaz Ahmad Fadli dibebani dengan message. Okey. Dan ketiga, cara penyampaian. Okey, bagaimana yang kita tahu penyampaian dalam wadah online ni dia tak sama seperti kita dalam kelas lah. Okey, dalam kelas kita mungkin banyak berinteraksi, boleh banyak berbual dan sebagainya, tapi dalam wadah online ni dia agak terbatas sikit. Jadi kita perlu mainkan peranan. Okay. Kita perlu ada that disiplin dan ada garis pandu. Okay. Garis pandunya mungkin saranan saya ialah pada mukadimah awal tu kita bolehlah memperkenalkan sebagainya. Tetapi kita hadkan kalau nak bercakap. Kalau ada gangguan daripada Muhammad Daniel, Ana mute-kan yang tadi sekejap kan. Okey. Apa tadi? Astagfirullah. Okey. Penyampaian tersebut Ana sarankan penyampaian dia kita limitkan between 15 minutes lah, around 15 minutes penyampaian kalau kita nak sampaikan content, and then at the same time kita selang-selangkan dengan activities. Okay, antara aktiviti yang kita boleh lakukan setelah kita dah sampaikan that 15 minutes, kita boleh ada sesi contohnya soal jawab. Okay, kita tanya pelajar ni dan sebagainya. Okay, and then after that soal jawab maybe 10 minutes, then kita baru selangi dengan another 10 ataupun 15 minutes punya pembentangan. And then kita selangi juga dengan aktiviti lain. Antara aktiviti yang boleh kita lakukan, contoh kita boleh gunakan pelbagai wadah lah, macam Kahoot ke dan sebagainya yang kita dah terbiasa gunakan. Okay, itu wadah-wadah yang ada dekat online, poll everywhere, Kahoot dan sebagainya. Kalau tak terbiasa, orang yang tak terbiasa dengan perkara tersebut, dia masih boleh lagi berinteraksi secara bercakap sajalah, tapi tanyakan, engage pelajar. Kita tanya pelajar, wahai Ahmad, okey, jawab soalan saya. Siti, apa pandangan awak tentang jawapan Ahmad tadi? Sebagainya lah. Yang pentingnya kita ada interaksi antara pelajar dan sebagainya. Okey, dan seterusnya, di antara kalaulah pengajian kita tu 3 jam, saya menyarankan kita tak fully 3 jam. Okey, saya menyarankan dia 2 hours 20 minutes. Okay, 1 hour, first 1 hour tu bentang, bincang, aktiviti, dan bentang sikit, dan aktiviti. Lepas tu kita stop for 20 minutes. In between tu kita stop for 20 minutes, rehat dan sebagainya, then kita continue another 1 hour. Okay, so dia tak begitu penat. Kalau dia dengar je macam gitu kan, jadi dia akan rasa penat. Okay, boleh ini setakat ni. Ada tak apa-apa soalan sebelum saya go kepada perkara yang lain? Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Setuju tak dengan apa yang saya sampaikan, saya utarakan, saya sarankan, dan kalau ada pandangan-pandangan lain, saya fikir baik juga kalau dapat diutarakan di sini. Ustaz, ada soalan. Ustaz, ada feedback daripada students yang diorang ada yang tak IT savvy sangat. So, diorang ada kata yang boleh tak kalau stop kelas kita sambung lepas raya? Itu some of the feedback from the students lah. Ada yang, sebab kita ada group WhatsApp kan, so diorang bila saya kata kelas tutup, then diorang kata boleh tak kalau kelas tutup instead of diorang buka online kelas. Okay. Dari pengalaman saya, ada juga beberapa pelajar yang sedemikian. Okay. But kita proceed saja. Okay, kerana that interaksi antara pelajar, guru dan pelajar dengan pelajar membolehkan perkara tersebut berlaku. Sebagai contoh dalam kelas tersebut ada pelajar yang agak berumur, tapi bila kita cakap we still want to proceed dan sebagainya, ada juga pelajar-pelajar lain yang membantu, dan bahkan ada yang sebahagian tu minta cucu dia ke anak dia yang bantu untuk set up dan sebagainya. Dan akhirnya ada sesi-sesi yang seterusnya mereka pun dah savvy dah. Kadang-kadang ada yang tanya lagi bila nak online lagi.
Jadi saya sarankan kita try lah. Memang ada sebahagian orang yang rasa takut, oh this is online, something new, right? Tapi bila diorang dah cuba tu, insya-Allah tak ada masalah. Okeylah. Saranan saya lah, jadi kita teruskan. Sebab kalau kita nak tutup, kita tahulah dalam keadaan seperti ini dan sebagainya, satu berkenaan dengan pengajian ni dia perlu ada konsistensi. Jadi kalau pelajar dia tutup lama, then baiklah. Jadi saya sarankan kita teruskan. Okey, Ustaz, syukran. Ada apa soalan? Okay. Ada apa-apa saranan ke Ustaz Zainal? Jauh kat mana tu? Alhamdulillah. Kat Amerika sana jaga-jaga tau. Nanti balik bawa COVID. Ada siapa-siapa lain yang nak berikan saranan? Pandangan? Kalau tak ada, saya nak sarankan Ustaz Luqman tu dah sedia nak berikan saranan? Apa Ustaz, Ana baru masuk Ustaz. Jadi Ana tak dapat dengar daripada awal. Ana akan ikut dulu Ustaz. Kita dah macam nak naik mimbar jadi khatib je sekarang. Ustaz dah lama Ustaz tak nak dengar tu. gatal kaki. Okey, jadi itulah tadi tu Ana sarankan seperti ni ialah kita ada sesi-sesi tu tak ada terus sahaja. Okey, tapi kita ada stop and then ada interaksi dengan pelajar, kita tanya-tanya pelajar. Dan kita be very specific lah at this point of time. Kita spesifik maksudnya kita sebut nama dia. Kalau kita tanya je siapa nak beri pandangan, mungkin diorang pun diam, tapi kita tanya. With that, they know that we will engage them and they will try to participate and then they will try to concentrate dengan apa yang kita ajar. Dan kita ajar tu bite size, jangan terlalu panjang lama-lama kan. Okay. And not too draggy lah. Kita try to straight to the point. Okay. Bagi pengajian untuk bahasa itu mungkin ada cara sendiri dan mudaris mungkin boleh berikan pandangan lah. Okay, saya pun tak pasti cara bahasa tu nak diajarkan melalui media ni tapi mungkin antum boleh berbincang antara satu sama lain dan berikan pandangan. We try to apa orang cakap tu share best practices among us lah. Okay, this is a good time where we can share apa yang kita cuba dan kalau nampak berjaya kita share dengan pensyarah-pensyarah lain. Alhamdulillah kita ada that community of pensyarah yang boleh berikan saranan. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya berkenaan dengan penggunaan Zoom ni juga, ini Ustaz Masudin punya Ustaz Masudin mungkin dia tak ada that, kita belum set up untuk breakout rooms. Okay, tapi kalau Ana dah ini set up. Oh dah set up okey. Yep. Nanti enta try to breakout rooms lah. Okey. Okay, dalam salah satu apa tu orang cakap fungsi yang ada dalam Zoom kegunaan Zoom ni ialah dia boleh ada that breakout rooms. Contoh kalau 2 jam pengajian tu kita nak syarah aja nanti pelajar-pelajar boring kan. Jadi kita libatkan mereka. Antara cara kita boleh libatkan mereka ialah melalui the group discussion. Tapi kita kena siapkan lah. Contoh dalam satu pelajar, dalam kelas kita tu ada 20 pelajar kan. 20 pelajar. Jadi that 20 tu kita can divide contoh kepada 4 kumpulan. 4 kumpulan. So 4 kumpulan tu satu kumpulan 5. So with this Zoom mungkin ada yang dah terbiasa tapi bagi yang mungkin belum tahu dia ada breakout rooms. Kita boleh pecahkan sebab 5 pelajar tu kepada room 1 and then 5 pelajar kepada room 2, pelajar yang lain kepada room 3 dan room 4. Okay. With that, dengan room tu maknanya 5 pelajar tu dia akan nampak 5 orang tu saja ataupun 4 daripada kawan dia saja. With that, diorang boleh ada masa untuk ada discussion. Jadi kita letakkanlah set timing, okay? Dalam 15 minutes or 20 minutes ataupun 10 minutes mereka buat discussion. And then kita assignkan, kita cakap okay, you all assign, we each group assign satu orang untuk present apa yang diorang telah ni lah contoh telah bincangkan.
Then after that 15 minutes diorang dah buat discussion, kita invite diorang balik ke main room, dan everyone every group tu one of them will give a 2-3 minutes punya presentation sebagainya. Okay, itu pun boleh dilakukan. Okay, juga dalam fungsi dia lah macam biasa, macam ada screen share, and then you can annotate, maknanya kita boleh tulis something dalam nota tersebut. Kalau nak tunjukkan pelajar, we can highlight the notes dan sebagainya lah. Jadi itu antara yang kita boleh manfaatkan lah. Kalau kita nak gunakan PowerPoint dan sebagainya pun boleh. Okay. Tapi kalau kita rasakan kita a bit old school okay, a bit old school, then we can just write something on the paper, write something and then tunjukkan lah. Macam saya tunjuk gitu kan. Itu at least lah kita buat sesuatu tu. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya kita tak nak bercakap saja, that they all cannot visualize something. Macam dalam kelas kita tulis something dekat whiteboard kan, sebagai macam itulah. So again dalam wadah online ni, diorang sukar untuk nak dengar saja, we need to engage them. And then nak engage tu pelbagai, mereka lakukan sesuatu aktiviti ataupun kita buat visual something yang mereka boleh nampak, boleh dengar. Okay. Okay. Tadi Ustaz Hasanul dia ada tanya, kalau untuk kelas SMPI berlangsung dari 3 jam hingga 9 jam kelas, dalam konteks pembelajaran secara online pula, adakah sesi belajar sama panjang 6 jam dengan waktu rehat atau solat? Oh ni SMPI Okay, SMPI kita dah ada perbincangan dengan Wika dengan Bogor, sama jugalah, tapi dia sesinya 2 jam, 6 jam Ustaz Fasudin, betul? Betul. Okay. Tapi dalam tu maknanya bukan syarah saja, akan ada banyak group activities. Okay, jadi mungkin diberikan masa setengah jam, mereka akan buatlah group activities tersebut. Saya boleh buka dia punya itu kalau nak. Okay, nanti Ustaz Fasudin boleh cuba tak sekarang ni, the breakout rooms. Okay. Oh, nak breakout room Entah nak buka apa? Sorry. Buka Kita nak tadi susunan pengajian. Okay. Ini untuk Ustaz Hasanul lah. Hmm. Hasanul akan ajar SMPI Yes. Okay. Afwan anak minum boleh Nak jemput yang lain minum, tak boleh send lah air dia. Virtual. Saya share screen sekejap Okay. Ini adalah untuk contoh untuk pengajian 9 jam yang diberikan kepada Yuika hari itu. Jadi maknanya hari Jumaat, okay, bila pengajian itu 3 jam, beginilah dia punya susunan. Okay. And then hari kedua sesi 3 jam pertama perbincangan berkumpulan. Jadi mereka pada hari pertama itu kita kasih artikel, misalnya 5 artikel, atau kita find out dalam buku itu ada senarai lah, ada daftar isi, dan kita bagikan misalnya 25 pelajar, kita bagikan 5 kumpulan, and then we ask them to discuss about sub topik. Kemudian mereka perlu bincangkan dan bentangkan. Okey, perbincangan itu adalah 3 jam pertama, yakni perbincangan berkumpulan. 3 jam yang kedua ada pembentangan berkumpulan. Setelah itu pencara akan lakukan rumusan lah. In short like that. Alright. Jadi kalau dalam istilah pendidikan tu kita cuba manfaatkan dia punya cognitive constructivism dengan dia punya
social constructivism lah, walaupun dia dalam wadah online. Jadi maknanya mereka still ada interaksi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, kita try untuk mereka tu dapat orang cakap tu berfikirlah, okay, dengan aktiviti-aktiviti yang kita lakukan dalam wadah online. Okay, jadi it will not only one way punya pembentangan. Okay, Ustaz Masudin boleh tukarkan pada ni, nanti boleh kongsikan dengan pensyarah lah. Boleh. Boleh tukar pada ni main. Okay, saya stop di sini. Ada apa-apa lain tak yang nak disampaikan oleh pensyarah atau nak dikongsi? Saudara Yazid, saya nampak saudara Yazid ada kat situ. Saudara Yazid pun bagus dalam WSQ. Salam warahmatullahi. Ada apa-apa nak share dengan kita? Nak tanya Ustaz, saya punya kelas banyak group work. Okay, group work, yes. Tak dengar sangat lah. Saya punya kelas banyak group work. Okay. Jadi macam mana? Tu tadilah kita cuba group work tersebut dilakukan secara online, tetapi kita pecahkan mereka kepada groups. Okay. Ustaz Masudin boleh try tak yang breakout rooms sebagai contoh? Ustaz Masudin dah letakkan? Unmute. Okey, saya letak 4 grup Tak apalah, 2 grup pun boleh lah sekarang ni. Okey. 2 grup je, nak testing je. Automatically pun tak apa. Jadi dia tak semestinya tak choose siapa-siapa. Okey, open room. Okay, just press the join. Okay. Ya, okay, Ustaz Masudin dah boleh stop Dah boleh stop pergi main. Okey, jadi itu salah satu contoh lah, the breakout rooms. Jadi pelajar-pelajar boleh kita groupkan kepada masing-masing untuk mereka discuss. As a host, as a lecturer, dia boleh pergi daripada satu room to satu room. Mungkin dia pergi room A dulu, dia tanya macam mana perbincangan dan sebagainya. Okey tak? Dan dia pergi room B, room C dan sebagainya. Okey. Itu antara yang kita boleh lakukan lah, saudara Yazid. Cik Yazid. Yazid dengar tak? Ada yang belum kembali ke room agaknya. Yazid ada. Ada saranan lain daripada pensyarah-pensyarah? Dan nanti beberapa platform di luar yang boleh kita manfaatkan, macam tadi saya sebutkan Kahoot, ada lagi Mentimeter, okay, ada lagi Poll Everywhere dan sebagainya lah. Dan juga kalau kita nak kasih link kepada YouTube video untuk mereka lihat dan sebagainya, kita manfaatkan lah benda tersebut. Okay. Dan Ustaz Masudin, Ustazah Sabaria dan Ustaz Hidir, kalau ada apa-apa yang boleh kita kongsikan kepada pensyarah-pensyarah yang lain, kita cuba kongsikanlah sebaik mungkin. Okay. Hasanul pun guru kan, jadi saya yakin bahawa beliau pun ada banyak banyak pengalaman untuk kongsikan apa tools yang kita boleh manfaatkan. Okay.
Ada apa-apa lain tak? Ada apa-apa keprihatinan tak? Semua okey Sudah bersedia Dan saya nampak semuanya dah macam betul-betul IT savvy dah nampak gangho dengan apa? Dengan headphone, dengan apa semua. Dah biasa. Yalah, alhamdulillah lah. Jadi saya haraplah para pensyarah dapat sampaikan yang terbaik dan dapat bantu kita lah insya-Allah untuk menjayakan dalam 1 bulan lebih ni. Kita doalah pada Allah SWT agar keadaan ni cepat pulih dan kita semua terhindar daripada bala dan wabak insya-Allah. Amin ya rabbal Alamin. Okay, Ustaz Masudin ada apa-apa lain nak sampaikan? Anda Ya. silakan pada Okay, nanti lepas ni saya ada beberapa perkara nak sampaikan pada pensyarah juga secara benda-benda teknikal. Okey, Ustaz Masudin nak cakap dulu? Okey, saya nak share slide, nanti saya share slide ini kepada pensyarah yang lain. Ustaz Fatur Rahman sebetulnya sudah sampaikan semua. Cuma just to make it lebih sedikit structured lah. Mana tadi? Boleh nampak Ustaz Masudin. Ya. Kita boleh teruskan Ustaz. Ana ada Fadal. sesi lagi. Fadal Ustaz. Puan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Wassalam. Jadi tadi Ustaz Fatur Rahman sebetulnya sudah sampaikan secara umum dan secara keseluruhan lah. Ini just sedikit kita nak pahami dia punya flow. Jadi kat sini ada saya urutan penetapan pengajian online melalui Zoom. Jadi pertama jabatan akan aturkan jadual pengajian online. Alhamdulillah kita sudah masukkan jadual-jadual tersebut dan Ustaz Sabari nanti akan share. Kemudian kita jabatan tetapkan akaun Zoom lah. Jadi jabatan pun sudah subscribe 7 akaun Zoom. 7 akaun Zoom untuk kita nampak sekali serentak jalan tu ada 7 sesi lah yang dapat yang serentak jalan. So kita kena ada 7 akaun Zoom. Dan alhamdulillah kita dah subscribe tadi petang. And then jabatan lakukan taklimat kepada pensyarah lah. Apa yang kita lakukan sekarang ini adalah peringkat tersebut, iaitu yang 3 ini. Kita lakukan taklimat. And then jabatan maklumkan pelajar mengenai pengajian online melalui WhatsApp. Jadi kita setiap pelajar ni ada WhatsApp group. WhatsApp group, jadi kita akan share dengan mereka nanti link yang akan mereka klik yang seperti kita lakukan tadi untuk kumpulan pensyarah. And then pensyarah lakukan percubaan Zoom dengan pelajar. Jadi kalau misalnya kelas tu start pukul 8 atau start pukul 11.15 kita minta supaya buka link itu, benarkan pelajar masuk mungkin 15 minit sebelumnya lah, supaya kita boleh try, boleh dengar tak video, boleh nampak tak, sehingga nanti bila start 11 suku itu memang betul-betul dah okey lah semua, tak ada terganggu secara teknikal. And then pensyarah berikan link Zoom ke pelajar mengikut jadual sehari sebelum pengajian. Jadi sehari sebelum pengajian tu nanti kita akan assign pensyarah. Kita akan berikan, untuk besok pensyarah akan gunakan akaun ini adalah password dia. Jadi pensyarah dah tahu jadual. Jadi masing-masing kena refer jadual tersebut dan tahu, nanti kita juga akan assignkan pensyarah kepada grup WhatsApp itu mengikut kumpulan yang akan diajar dan akan share kepada grup WhatsApp tersebut. Kemudian pensyarah jalankan pengajian dan isi laporan kehadiran pelajar. Nanti Ufti Sabari atau saya akan emailkan kehadiran soft copy. Sekarang ini platform ini tak membenarkan kita untuk record kehadiran pelajar. Jadi kita kena ada satu file Excel soft copy dan just kita tick Y untuk bagi yang hadir, mungkin 0 untuk atau 1 yang hadir atau 0 untuk yang tak hadir, begitulah. And then pensyarah jalankan peperiksaan berdasarkan keperluan pengajian online. Then mungkin Macam mana peperiksaan tu?
Okey, jadi peperiksaan ini berdasarkan keperluan lah. Dia mungkin tak ada, kita sekarang usahakan paper paper exam ni kita alihkan kepada Google Form for example. Hafizah dah usahakan perkara tersebut. Cuma mungkin kalau ada pensyarah yang ingin lakukan pendekatan sendiri, misalnya tugasan atau reflections atau journal dan sebagainya, still boleh dilakukan. Atau kalau bahasa Arab mungkin ya exercises boleh diambil kira sebagai peperiksaan. Okey. Okey. Ini dia punya skop dan peranan dalam pengajian online Zoom ini. Jadi kita ada jabatan pendidikan jabatan pendidikan yang berperanan, and then kita ada pensyarah, kemudian ada pelajar. Jadi tripartite elements ini kena memainkan peranan penting dalam menjayakannya. Satu seperti tadi, jabatan pendidikan akan tetapkan jadual, berikan taklimat kepada pensyarah dan maklumkan jadual ke pelajar. Right. Kemudian pensyarah pula kita perlu jalankan pengajian seperti ditetapkan, seperti Ustaz Fatur Rahman sampaikan tadi, pastikan jadual tepat, kehadiran pelajar, pengajian 2 hala, menarik minat pelajar dan sebagainya. Kemudian kita berikan link Zoom lalu WhatsApp, grup WhatsApp yang telah ditetapkan, dan kalau ada apa-apa berikan maklum balas kepada jabatan pendidikan supaya kita ada tindakan susulan. Dan pelajar perlu bersedialah dengan peralatan, ada connection to Wi-Fi dan tahu schedule. Jangan salah masuk salah jadual nanti masuk Zoom yang lain pula. And then hadiri pengajian seperti ditetapkan. Jadi semacam biasa kalau ditanya ini saya tak boleh hadir, tetap kehadiran itu kena 80%, kita kena maklumkan pelajar dengan bertepatan dan kehadiran diambil lah. Itu mungkin sedikit sebanyak tentang perkara tersebut. And then ini actually yang kita sebutkan tadi, Ustaz Fatur Rahman terangkan. Ini just kasar lah apa yang kita perlu lakukan dalam 3 jam tu. Jadi ada pembukaan, syarah 20 minit, diskusi soal jawab, kemudian syarah lagi 20 minit, 15 perbincangan kumpulan. Ini nanti saya share lah nanti. Saya akan saya share melalui chat. Nanti boleh download daripada chat tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Mungkin ada perkara yang akan disampaikan oleh Huti Sabaria, silakan. Okey, apa yang dah disampaikan tu betul, cuma ada sedikit penambahan dari saya. Mungkin dua tiga perkara. Satu, saya nak minta setiap pensyarah bila pengajian tu berlangsung kita record sekali. I think how to record kat bawah, nanti bila you all akan guna account yang kita beri tu, you all akan ada authority untuk record dan sebagainya lah, untuk breakout room seperti yang Ustaz Fatur buat tadi semua. So tu semua authority akan diberi pada antum semualah pensyarah. So every sesi diminta untuk record pengajian tu dari awal hingga akhir supaya ada simpanan lah, especially kalau ada pelajar yang tak join during that session, diorang boleh tengok kemudian lah, kita akan berikan video tersebut. Boleh Yang kedua is tentang catatan attendance pelajar. Saya akan berikan setiap pensyarah attendance untuk kelas masing-masing untuk dicatatlah, minta bantuan sebab kita tak ada cara nak catatkan. So you all yang akan nampak, yang control the session nanti, minta catat. So especially minta pelajar untuk letakkan nama mereka yang asli lah, nama betul. Jangan pakai nama handphone lah, nama apa-apa samaran dan sebagainya. Minta mereka letak nama betul, jadi you all pun kenal, senang nak catat kehadiran. So nanti setiap sesi saya dah siapkan, nanti saya share dekat grup juga, Excel untuk setiap kelas. Kemudian yang ketiga, seperti yang Ustaz Fatur cakap tadi, mungkin ada kepayahan untuk kami lah jabatan, untuk, because dalam at one time can be berapa puluh kelas berjalan. Saya tak mampu nak handle semua at one time lah di cawangan-cawangan yang 3 berlangsung. So saya nak tanya sekiranya pensyarah okey tak, sebab kita dah ada grup WhatsApp untuk setiap kelas. So saya nak tanya kalau pensyarah okey untuk kami masukkan antum untuk sekadar dalam bulan April ni lah, yang mana nak berlangsung online ni dalam 3-4 minggu ni, masuk dalam grup WhatsApp pelajar masing-masing supaya senang komunikasi antara you dan pelajar, untuk beri link, untuk tanya apa-apa sebagainya lah. Kalau pensyarah semua rata-rata okey, hanya untuk kadar dalam berapa minggu yang pengajian ni sajalah saya attach setiap pensyarah pada kelas masing-masing. Itu saja saya nak tanya. Kalau mungkin ada saranan maklum balas daripada antum untuk 3 perkara yang saya tanya tu. Sabar. Okey, Mudaris. Yes. Saya punya kelas semua ada WhatsApp. Oh, ada WhatsApp group sendiri? Semua everybody go there. So diorang kata diorang ada.
So Okay. for me it's not a problem lah. Okay, Kita share kalau lebih daripada itu. okay, boleh. Ah. Kalau dibenarkan, then you boleh ni lah. Cuma kalau macam tu maknanya saya ataupun pihak Zuhri kita tak nampak lah apa yang you all communicate and saya tak dapat nak control anything lah. Jadi kalau you yakin semua pelajar dekat dalam tu dan dapat dilaksana dengan baik, we I can think you do ni lah. yourself. Kita pun Ah. ada lah. Kita cakap daripada Okay. dulu saya dah bilang dengan Cik Abdullah, saya Ah. buat untuk pengajian adalah. Tapi kadang-kadang diorang ada taruh merepek lah. Itu kita tak ambil kira lah. Okay, So faham. for this month you have to do lah. You taruh kita tak kisah. Okay, tu pada dari saya sini. tak ada Kalau kisah. pensyarah lain ada ni tak? Ada hambatan ke kalau kita masukkan group official tu dulu? For now? Boleh Ustaz Firdaus boleh? Ustaz Fairuzi, Cikgu Hasanul, Ustaz Luqman? Okey, Assalamualaikum. Salam. Dia Ustaz mana Luqman. dulu? Okey, saya dulu. Minta maaf saya tak letak gambar pasal kat belakang tengah serabut kejap. Okey, actually saya cuma ada 2 kelas saja. SPAA dengan SPAB. So Betul. SPAA actually memang ada WhatsApp group tak salah saya. So SPAB je lah yang belum. Ini saya tak tahu diorang yang create, saya just diorang invite saya. So actually benda ni pernah been through lah. So apa maklum balas daripada pelajar semua itu yang saya sampaikan dalam WhatsApp apabila mereka bertanya. So far okey lah insyaAllah. Okey, yang lain okey tak? Cikgu Hasanul boleh? Cik Aziz? Cikgu Hasanul saya dah share dekat WhatsApp group dan juga chatting. So boleh dirujuk di sana untuk SMPI tadi. Boleh nampak lagi dekat yang chatting kan. Puan Barin set up for cover class, okay? Yes. Mana Cik Karim Ustaz Karim. Okay. So kita dah ada ni juga Kafa punya WhatsApp group. And kalau you okay kita masukkan juga dalam WhatsApp tersebut. Okay. Saya tak pastilah kelas saya kan semua yang matured. Yeah. I don't know whether dia boleh tak carry on with this online punya classes lah. We try lah. Okay. Mungkin macam tadi Ustaz Firdaus Azhari pun ada sampaikan. Mungkin yalah saya faham juga Kafa punya kelas dia punya latar belakang pelajar dia berbeza jugalah. Ada yang agak bersenior dan mature. So kita buat ni percubaan untuk ni lah. InsyaAllah kita cuba sebab ni keadaan yang membuat kita ke arah tersebut lah. Jadi kita cuba minta kerjasama semua pihak lah, pencara dan pelajar supaya mereka dapat participate together lah perkara ni. Kita cuba kali pertama. Cuma for this, saya rasa rata-rata semua pensyarah okey kan? Kalau gitu saya nanti akan assign lah pensyarah untuk WhatsApp group masing-masing. Kemudian yang 2 tu je lah attendance, saya akan berikan soft copy you all catat dan record setiap sesi pengajian. Dan yang tu 3 benda saya rasa. Untuk mungkin saya komen tentang Kafa, ada 2 pendekatan lah untuk Kafa ni. Mungkin boleh ikut cara Andalus. Dia maknanya sebab dia adalah drilling kan, latihan. So dia tak semua pelajar itu hadir pada satu masa. Mungkin setengah jam satu pelajar, setengah jam lagi pelajar lain. Maknanya dia one to one session lah. One to one sessions. Kita boleh sampaikan, kita boleh aturkan dengan pelajar. Okay, dari kita start jam 8 sampai jam 8.20. Kalau tak jam 15 kita nak kasih 15 minit. 8.15 sampai 8.30, B yang sign in dan sebagainya dan seterusnya lah kalau kita nak praktis. Itu mungkin pendekatan yang lain boleh dilakukan. Ya insyaAllah sama sekalian ya insyaAllah. Okay, saya rasa selain daripada tu just a bit ni lah. Mungkin setiap sesi saya rasa ada beberapa pensyarah yang belum masuk. Satu sebab mungkin mereka sedang ada kelas. Lagi satu mungkin sebab ada halangan lain mereka tak dapat ni, so kita tak dapat trial lah. Mungkin sekadar maklumkan lah, maknanya pastikan setiap sesi tu pelajar semua kalau tak ada keberatan boleh tunjukkan lah video masing-masing supaya pensyarah boleh kelihatan mereka dan boleh nampak lah setiap pelajar yang terlibat. Kemudian pensyarah juga saya minta supaya dapat pastikan peralatan, connection dan sebagainya. Macam sekarang saya rasa Dr. Nikmah ada masalah dengan connection beliau. So dia tak dapat berbual atau sebagainya, saya kurang pasti kalau beliau boleh dengar lah.
itu tadi awal-awal memang ada masalah lah. So saya minta supaya pensyarah dapat pastikan stable lah connection, dan you all punya, sesi pengajian tu dapat dijalankan di tempat yang selesa lah untuk antum dan juga apa yang pelajar dapat lihat lah. Dapat lihat pensyarah tu masing-masing. Kemudian macam tadi Ustaz Masudin cakap, saya minta supaya kalau pensyarah boleh start the session, invite them awal lah, at least 15 minutes ke apa before, supaya ada kind of testing. That one is for the first time lah, first time session, sebab kita ada dalam 2-3 minggu pengajian nak berjalan. Mungkin yang kali pertama tu boleh ada testing lah. So once diorang dah tahu gunanya, mereka dah the next week should be dah okay lah, dah faham cara selok belok penggunaan Zoom ni. Ada apa-apa komen lagi? Kalau boleh saya sarankan, sebelum pengajian actual day itu, boleh disarankan ke pelajar lah, bagi mungkin yang ada nanti kita dah assign kepada setiap pensyarah itu ke setiap kumpulan. Jadi boleh kita spend sometimes untuk biasakan dengan mereka. Kita perlu pastikan baik kalau ada earpiece dan juga kalau ada 2 pelajar supaya dia berada di tempat yang berbeza, supaya dia tak mantul suaranya. Macam ini sekarang ini saya macam tak selesa sikit sebab Cik Karim dekat luar. Saya dah boleh dengar suara saya memantul kepada saya. So tak fokus. Sebab semalam saya gunakan juga, memang kalau let's say kita gunakan handphone dengan komputer, walaupun sebelah-sebelah pun dia punya vibration tu kuat. Ya. Kalau boleh pakai earpiece dan juga berada di ruangan yang berbeza lah. Kalau misalnya mungkin satu kelas itu ada beradik atau ada spouses dan nak sama-sama, boleh gunakan satu laptop atau kalau nak 2, kena pastikan di ruangan yang berbeza dengan earpiece masing-masing. Itu je yang mungkin teknikal lah. Ada saranan yang lain? Mungkin dari Ustazah Amal yang berpengalaman untuk kelolakan pengajian sepenuh masa. Fadholi Ustazah. Syukran Ustaz. Jadi mungkin antum boleh gunakan Wi-Fi. Wi-Fi dia punya connectivity lebih stable lah. Dan minta student gunakan Wi-Fi juga kalau mereka adalah. Kalau gunakan data jadi mungkin tak dengar dan suara terputus-putus. Jadi biasanya kalau student gunakan data, suara mereka akan terputus-putus lah. Itu antaranya lah. Dan tu boleh gunakan share screen, boleh share screen kat bawah ni contohnya. Boleh gunakan slide ke contohnya, semua adalah kat sini, whiteboard semua adalah. Jadi mudahlah kalau antum nak ajar online. Jadi setakat ni Ana dah gunakan 2 minggu, Ustaz Zuhri full time, mereka dah mulalah gunakan online 2 minggu. Jadi alhamdulillah Ana rasa dapat jalankan dengan baik lah. Jadi kalau student dapat gunakan WhatsApp, maksudnya kalau Zoom pun dapat gunakan juga. Mungkin pada awal mungkin mereka setakut, tapi lepas tu mereka dah selesa lah gunakan Zoom dan mereka lebih sukalah. Ada kata mereka lebih fokus dan sebagainya lah, kerana mereka kat rumah kan, jadi tak rushing pergi tempat sekolah dan sebagainya. Okay, itu je Ustaz, syukran. Ustaz Hidir, ada nak share? Saya rasa tak ada lah Ustaz. Masa ni tak ada lagi. Okay, terima kasih. Okay, I think saya nampak Dr. Nikmah tapi tak pasti beliau boleh dengar. Assalamualaikum Dr. Nikmah. Tak pasti dengan connection beliau. Okay, just untuk memaklumkan apa yang Ustazah Amal ada sampaikan. So kita Zuhri for the past 2 weeks kita dah gunakan wadah Zoom ini untuk pengajian-pengajian sepenuh masa especially, dan ada juga sebahagian kelas separuh masa yang kita dah gunakan lah. So nampak tidak balas pelajar positif, mereka terbukalah untuk ikuti. Memang awalnya seperti yang Ustazah Amal kata, mula-mula budak-budak mungkin rasa kekok dan sebagainya lah. But once diorang dah terbiasa 1 minggu ataupun 1 kali dah biasa, nampak semua dah stable lah. Untuk ada pengajian diploma berlanjutan pun dah gunakan wadah Zoom ni lah untuk pengajian mereka minggu lepas. So nampak rata-rata student terbuka lah dan alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. So saya berharap untuk semua kelas yang akan berlangsung minggu ni dan seterusnya insyaAllah dapat dilakukan dengan sebaik mungkin lah. Ada juga di sini pensyarah yang akan mula menggunakan Zoom ini untuk starting besok lah, besok onwards.
So mungkin dalam masa ni nanti lepas ni mungkin Ustaz Masudin akan share juga jadual dan juga account Zoom untuk antum boleh cuba-cubalah untuk nak assign, nak try out dry run dan sebagainya. Boleh Okay, saya rasa tu saja dari saya. Kalau ada tambahan dari pihak lain, especially Ustaz Masudin. Jadi setelah ini saya nampak kelas pertama ialah pada hari Jumaat malam ya, pada Jumaat malam dari jadual yang ada ini sebentar ya. Yakni Jumaat malam untuk Ustazah Nikmah ya. Ustazah Nikmah. Kemudian ya, saya nampak Ustazah Nikmah. Dan Ustaz Firdaus Azhari. Ustaz Wafa. Firdaus. Ya. Okey, Ustaz Firdaus Azhari. Okey. Jadi kita akan berikan account untuk Ustazah Nikmah dengan Ustaz Firdaus Azhari. Selewat-lewatnya besok pagi atau malam ini. Setelah itu akan diberikan juga kumpulan WhatsApp, akan dimasukkan assign tu kumpulan WhatsApp pelajar. Okey, maknanya Ustazah Nikmah dan juga Ustaz Firdaus Azhari nanti masuk ke dalam akaun tersebut dan berikan invite pelajar dalam melalui WhatsApp. Untuk yang lain pula kita akan maklumkan berikutnya lah seperti apa nanti insya-Allah. Okey. So far ada soalan? Ada feedback? Ada komen? Soalan daripada saya. Nah, kita kalau dalam sharing tu kan kita boleh gunakan untuk share kepada dengan pelajar kan. Jadi kalau boleh rasa-rasanya macam dalam bahasa Arab kalau ni untuk khusus untuk menjadi skandal kalau saya nak tanya kan. Maksudnya kalau nota-nota yang kita gunakan rasa-rasa boleh kita gunakan sebagai PDF ataupun di PDF kan. Mungkin dari pihak Zuri ada PDF itu. Jadi mana saya boleh gunakan untuk share, untuk mengajar. Jadi kita gunakan sebagai macam whiteboard dan sebagainya. Maka terus memang diletakkan kat dalam ni lah internet. Dalam wadah ni lah. Ya. Okey, itu kita boleh dapatkan maklum balas mudaris. Ada tak bahan-bahan pengajian bahasa Arab ni dalam PDF mudaris? Semua ada Ustaz, no problem. Alhamdulillah. Semua ada, no problem. Okey. Seperti yang kelas bahasa Arab, as much as I know, pelajar pun rata-rata semua ada buku lah for now. In case kalau pensyarah still nak refer to book pun, I mean dipersilakan lah. You can just tell them refer to this page kan for the time being. Tapi I believe Mudaris kata Mudaris pun adalah PDF untuk setiap pengajian. So mungkin Mudaris boleh share dengan pensyarah bahasa Arab yang lain jugalah untuk lihat bersama. On top of that, you all can use other resources jugalah online and you can share, because kita ada share screen kan, apa yang you all tengok online boleh share bersama pelajar jugalah dalam masa sama. Tetapi saya ingin nasihatkan pengalaman, jangan overdo your benda-benda you bagi. Pasal nanti lepas ni you tak ada student. Okay, so please be careful, don't overdo. Maknanya you ambil banyak buku, you taruh. You ingat dia boleh buat, dia akan hilang lepas itu kursus. So that's my advice lah. Betul lah, maksudnya dalam saat-saat macam gini, pelajar pun baru nak pertama kali guna online dan sebagainya. Kita jangan memberatkan pelajar lah, supaya kita ringan-ringankan pelajar, kasih dia orang jinak awal-awal ni semua dulu. Kalau dah stable, baru sikit-sikit lah kita sampaikan. Because pengajian online tak sama dengan pengajian di kelas lah, mungkin ada bezanya. So kebijaksanaan pensyarah tu dapat dilakukan dengan sebaik mungkin lah untuk adapt dengan kelas masing-masing. Saya ingin nasihatkan, the best is use Google Classroom. Tetapi student kita macam tadi Cik Abdul Karim kata, diorang belum sedia, yang ada banyak katakan ini leceh lah ini semua kan. Jadi kita pujuk diorang, kita bawa dia ke Zoom dulu. Dah Zoom, kita Zoom everything to them nicely. So pada mulanya you kena pakai buku dia. Sebab dia tengah tengok sana, dia nak tulis kat sini. Dia tak boleh buat double 2-3 kerja dalam sekali. Itu yang boleh buat, itu maknanya dia takkan tolak ni Zoom ni.
Okey, ada apa-apa lagi komen dari pensyarah lain? Ustaz Ilyas ada apa-apa tambahan? Gua okey, baik. Gua okey. Maksudnya nak go one round untuk tanya? Kejap saya nampak ada chat. Tak ada Zat. Okey. Uhti Hafiza ada tambahan? Uhti Hafiza boleh dengar? Tiada tambahan. Okey. Ustaz, Ustaz. Yes, tafadhali. Tu Ana nak tanya apa tu, kalau Google Hangout macam mana? Kalau Google Hangout kan dia tak perlu berbayar kan? Okey, saya sarankan untuk setakat ini kita fokus Zoom dulu. Kita fokus Zoom dulu, kita gunakan satu wadah, satu pendekatan agar kita uniform lah. Mungkin pada masa akan datang kita semakin lancar, semakin terbiasa dengan Zoom ini, kita nak gunakan wadah yang lain, kita terbukalah. Mungkin yang dari Mudaris Iskandar tadi kata ada Google Google Classroom dan lain sebagainya. Memang ada pelbagai macam platform-platform yang boleh kita gunakan. Mungkin juga Andalus, Zuhri, Cordova juga pada masa akan datang akan perkenalkan Learning Management System LMS yang baru. For example DLA, Digital Learning Academy dan sebagainya. Idea itu ada, cuma kita nak gunakan platform yang customize atau yang dah dari pasaran yang kita boleh lakukan sendiri. So itu tengah dalam perbincangan dan kita perlu banyak pemikiran lah. So for time being kita gunakan Zoom dulu supaya kita ada kesefahaman dan juga pelajar konsisten lah, kita konsisten dalam pendekatan insyaAllah. Dan juga kita sebab semuanya dah gunakan Zoom lah kan, jadi meeting pun kita gunakan Zoom, classroom kita gunakan Zoom, apa-apa kita gunakan Zoom. Jadi kita pada masa ini kita gunakan Zoom dulu insyaAllah. Ustaz Fairuzi ada komen? Okay, can I go one round and then Azad? Saya okey. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu Hasanul? Cikgu Hasanul? Tak ada, tak dengar. Cik Azid, I go one round supaya dan kita mungkin dah selesai taklimat ni. Okey, Ustaz Firdaus? Tak ada Ustaz. Tamam, insyaAllah. Tamam, insyaAllah. Alhamdulillah. Ustaz Zainal? Alhamdulillah. Ustaz Luqman, fadal. Sudah. Okey, Puan Zat. Tak ada apa-apa. Cuma Ana teringat dulu kita ada meeting yang pasal kita nak buat online. Adakah ini merupakan dia punya platform? Kan? InsyaAllah ni antara ada hikmah jugalah penyakit ni datang. So kita dah boleh start benda ni. Jadi kita biasa-biasakan diri dengan perkara ni dan insyaAllah moving forward benda ni berhasil dan online punya learning pun berjalan lah insyaAllah. Alhamdulillah. Itulah tadi saya sampaikan kepada pegawai. Online learning sebelum ini kita fikirkan idea dia macam kat langit ketujuh. Setelah COVID datang dia terus datang terus wahyu terus datang langsung turun ila sama dunia. Jadi tu Ana actually pun tunggu juga bila online learning dia, bila Allah Taala turunkan musibah tu cepat pula semua dapat idea. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, itulah hikmahnya. Ustaz Dr. Nikmah, fadali. Okay, tak ada So, kalau tak ada apa-apa lagi, mungkin kita just wrap up. Jadi kita gunakan Zoom, kemudian jadual itu kita dah tetapkan dan juga account dan kita dah tetapkan, kita akan berikan nanti.
kumpulan WhatsApp pun kita dah adakan. Melalui kumpulan WhatsApp itu nanti hubungan atau communication between pensyarah, jabatan dan juga pelajar akan dilakukan. Kemudian attendance tadi, berkenaan attendance maknanya kita kena pastikan pelajar ini hadir seperti juga mereka hadir dalam kelas biasa. Dan juga ini juga mungkin pensyarah boleh just hints lah kepada pelajar, bermakna pelajar sekarang ini tak boleh datang ke kaunter, mereka boleh bayar melalui PayNow. Yuran pengajian mereka boleh bayar melalui PayNow. Pemakluman kita dah sampaikan lah. Dan segala berkenaan pengajian ni kita dah upload ke website sebenarnya. Jadi perincian pengajian online ini dah ada dekat website dari segi jadual. Okay. I think Sabari ada final things you want to say? Ada. Okay, terima kasih. So kalau tak ada apa-apa, so kita tutup taklimat ini. Kalau ada apa-apa kita boleh teruskan dalam WhatsApp group, tanyakan. Dan saya dah share 2 dokumen tadi, slide dan juga contoh pengajian susunan pengajian SMPI. Kita tutup dengan membaca tasbih kafaran surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.